Assalamualaikum dan selamat pagi. Welcome back to channel. Pagi ni macam biasa Zul akan buat review market di coin market cap dan juga sedikit technical analysis untuk tengok ke mana arah pergerakan market. So malam tadi kita tengok dah pun berlaku satu flash crash untuk Bitcoin dan majoriti bila Bitcoin jatuh kita sepatutnya altcoin lain juga akan turun jatuh. Nanti kita akan tengokkan di coin market cap. So apapun, adakah kejatuhan semalam, adakah dah trigger kita punya bearish pattern iaitu bear flag? Nanti Zul akan terangkan di chart dan apakah condition ataupun keadaan tu punya portfolio dan Zul akan apakah current tu punya strategi untuk currently untuk dalam long term punya holding untuk Bitcoin. Tu kan, let's go kita pergi ke coin market cap dulu untuk review market secara keseluruhan apa yang dah berlaku dalam tempoh 24 hours semalam. So untuk dalam total market kita tengok daripada minggu lepas 1.7, untuk semalam kita naik 1.8 dan untuk terus drop ke 1.6 trilion, so hampir 200 bilion dropping dalam market. So dengan volume yang tinggi iaitu 113 dan BTC sikit kurang daripada 42 ke 41.9, Ethereum sikit meningkat 19.5 ke 19.8. So secara summary kita tengok penurunan total market semalam, pengurangan sebanyak 7.03%, kemudian volume yang tinggi iaitu 17.57. So ini ada petanda yang bad untuk pergerakan Bitcoin. Sebab apa? Zul akan expected untuk Bitcoin more akan drop ke bawah. Sampai mana nanti Zul akan terangkan, ada beberapa level yang kita perlu tunggu. Tu untuk di harga semasa untuk di coin market cap untuk pagi ni, Bitcoin berada di 36.4k iaitu 8.41%, hampir 10% drop untuk Bitcoin. So expected bila Bitcoin drop, kita akan tengok altcoin yang lain juga akan turut drop. Tu Ethereum 6.57, kemudian kita tengok SRP 7.8, BNB 6%, Solana hampir 8%, Terra Luna 4%, Cardano 8%, masih dalam range kita iaitu antara 70 sen ke $1. Tu whatever dalam tu macam cakap adalah good position untuk buy untuk long term. Tu inilah aku kata lain-lain coin semua turut melakukan dropping. So guys, let's go kita pergi ke chart Bitcoin, kita tengok apakah dah berlaku semalam. So untuk di Bitcoin inilah chart daily. So kalau zoom out untuk anda, inilah chart daily, kita tengok pergerakan. Kita ada satu downtrend iaitu expected kita begitu berlaku kata uptrend dan kita dah fail untuk uptrend tu, yang ini. Baru ni kita ada pergerakan ni untuk expected down uptrend. So apapun price ni dah berlaku tu, untuk currently apapun tu nak cerita pasal kita dah trigger untuk bearish pattern, iaitu kita punya pattern bear flag, iaitu pergerakan bear flag ini. Tu bear flag ni apa berlaku untuk hari ni sekiranya pukul 8 pagi nanti. So dalam masa kita tengok untuk inilah chart daily. So kita tengok untuk yang ni dalam masa 1 jam setengah lagi. So dalam 1 jam setengah lagi sekiranya candle ni still lagi close below line merah ini, so meaning kita officially kita akan price target more ke bawah, iaitu price target kita ke 33. Kenapa 33? Let's go kita review balik market ataupun kita pergi balik market untuk yang lepas. Sebelum ni cakap kita currently berada, so ni yang tu boleh delete dah ni. Yang ni tu akan delete beberapa line. So line yang ini, so yang ni zone position malam pun dah akan delete, yang ini tu akan delete. Untuk currently kita akan monitor yang expected untuk long term. So apa yang berlaku juga, kita ada bearish pattern iaitu bear flag untuk expected price dan drop, dan expected kita akan bound dulu apapun harus beli di atas, tapi yang berlaku kita dah breakout ke bawah. So breakout ke bawah ni apabila sekiranya daily iaitu candle daily ni close below line merah ni, meaning kita akan expected kita akan trigger first target kita untuk point of breaking untuk bear flag. Point of breaking kita akan point breaking, kita akan tengok price target ni sampai mana, iaitu price ni ada sampai kawasan 29, iaitu lowest kita punya kuarter support sebelum ni. So mungkin boleh letak balik, kita akan letak balik ni, kita akan pergi ke 4 hours, kita akan tengok ini. So inilah kita punya target untuk perjatuhan. Walaupun kita ada satu support, iaitu support kita monitor iaitu di antara 33 dan juga 48. Line purple atas ni, line hijau. So meaning untuk expectation untuk sekiranya Bitcoin untuk kembali balik bullish, dia apa yang kita nak tengok ialah Bitcoin rebound balik di kawasan 33, iaitu lower sebelum ini. So meaning apa yang berlaku, kita buat lower low, lower high, dan expected kita akan try ni untuk the rebound. Sekira inilah confirmation yang pertama untuk kita break ke sampai ketiga, dan confirmation kedua ialah kita sekiranya daily close below 33, meaning kita akan pergi 29, dan begitulah seterusnya. Daily break bawah 29, kita akan target antara 26 dan 14k. So bila Bitcoin berada di antara 26 dan 14k, ini adalah zone buy kita untuk buy monthly. So whatever price antara 26 14k, Zul akan buy monthly untuk Bitcoin dan Ethereum sahaja. So lain altcoin yang lain Zul akan buy untuk end of this
end of year tahun 2024 barulah Zul akan buy. Sebab apa? Ikutkan bull market ataupun bull circle expected tahun 2025 kita akan ada next bull run. So untuk di Bitcoin, so meaning apakah akan berlaku untuk Zul punya portfolio? So currently Zul punya portfolio, Zul check pagi tadi, kalau ikutkan portfolio currently berada di 6.1. So meaning Zul dalam loss sebanyak 41%, iaitu 4.4k. So meaning untuk yang ni mencakap ini adalah untuk long term. Zul ada expected boleh berlaku untuk drop tu apapun. Yang ini Zul akan hold saja sampailah tahun 2025. So apa yang Zul akan buat? Zul akan, dana yang Zul ada currently Zul akan suntik baru untuk Bitcoin dan Ethereum untuk dollar cost average. Tapi currently Zul tak akan masuk lagi untuk Bitcoin apapun sekiranya dia rebound. Kita akan regain balik volume yang Zul hold tadi. So untuk now adalah Zul more bearish market. Untuk expectation Zul akan tunggu. Untuk Zul buy lagi Bitcoin, Zul akan tunggu Bitcoin sekiranya price tu berada di kawasan antara quarter box ini, barulah Zul akan start buy balik. So sekiranya price tu nak main kawasan ni, ikutlah dia nak main kawasan mana. Tapi Zul tak akan buy lagi kawasan ni. Sekiranya dia naik, Zul akan profit ni yang Zul holding. Tapi sekiranya turun bawah, Zul akan top up lagi untuk Bitcoin dan Ethereum. So meaning kita akan monitor daily untuk Bitcoin. So currently kita akan expected price at least pergi ke 33 dulu target kita. Kemudian kita tengok macam mana movement. Sekiranya price itu ada good momentum rebound. So rebound itu adalah potential untuk regain balik ke kawasan 48. You cakap sebelum ni kita ada support dan resistance yang baru antara 48 dan 33, iaitu kita akan bound antara kawasan ini. So inilah quarter another bear flag juga, another bear flag, iaitu sekiranya kita trigger 40 break 32. So meaning kita akan expected price memang akan jatuh 26 dan 14k. So untuk currently kat manakah price target yang pertama? Kita akan expected price tu akan test 33 dulu. Kemudian di 33 nanti hopefully bull kembali regain power untuk push price naik atas. Sekiranya gagal, apa yang kita tengok, tiga kata breakout, retest dan expected dia akan more drop buat lower low. So dia lower pada lower ni, tu meaning kita akan expected di 29 dan next kita breakout 29 kita akan masuk ke dalam zone buy kita 26 dan 14k, iaitu zone buy untuk monthly. Meaning dia akan top up monthly untuk Bitcoin dan Ethereum. Whatever price anda kawasan tu, dia akan buy saja untuk long term. So itulah untuk Bitcoin. So apa yang dah berlaku semalam? Yes, untuk berlaku ni kejatuhan, apa yang kita tengok adalah expected untuk falling wedge. So falling wedge dah breakout, tapi kita ada price target kawasan ni tapi tak sampai. So meaning price dah jatuh. So untuk yang ni sekiranya kita breakout bawah ini, ada potential. Sebelum ni pun pernah berlaku, iaitu falling wedge. Falling wedge macam mana price itu buat fake out ke bawah. Inilah breakout ke atas dan fake out bawah. Hopefully kita akan rebound. So untuk rebound balik, so expected kita akan tengok di kawasan ini. So untuk di 4 hours, so ada monitor juga satu channel sebelum ni, iaitu yang ini. So kita dah breakout dan kita return balik. Return now, kita tengok price itu betul-betul berinteraksi dengan middle punya channel. So meaning kita expected ini ada potential untuk berlaku retest balik untuk hari ini. Untuk iaitu pergerakan short term, expectation dia boleh naik sampai ke kawasan telan merah ni, iaitu sebagai retest. Kemudian barulah dia akan drop lagi ke bawah. Untuk expectation at least drop ke 33 dulu, barulah kita akan nampak balik momentum bullish. So apapun di dalam 4 hours, kita tengok RSI. RSI dah pun berada di overbought, oversold. Tapi apapun, ini bukan level yang good buy. Good level buy lah antara bila RSI berada di 22 ataupun 16, iaitu seperti yang ini dan juga seperti di belakang ni, barulah consider kita akan nampak ada good momentum, adapun tempat untuk bullish kembali regain power ataupun strength dalam market. So untuk store RSI, tadi kita tengok RSI, kita akan tengok enggak store RSI. Store RSI juga berada di below, hampir di below, dah line biru dah sampai, line merah tak sampai. So meaning kita agak ada lagi consider untuk kata expected price akan buat down lagi ke bawah. So meaning untuk currently untuk store RSI pun dah berada bawah. So meaning kita akan expected kita akan ada sedikit resistance. So resistance kenapa? Kalau kita tengok 4 hours pun kita ada satu channel dan middle tail line. So sekiranya break kat bawah ni, kita akan expected price to drop bawah. So meaning kita expected untuk pergerakan ni kita akan kembali balik ke dalam channel ini untuk expected 3 dan mungkin barulah kita akan rebound balik, and expected yang ni kita akan boleh draw satu channel baru, swing high ni ke swing low, dan kita akan ambil yang ni. So now kita tengok kita dah masuk dalam satu channel yang baru. So channel baru ni sama ada dia akan, apapun channel ni kita akan monitor nanti sekiranya kita tengok dapat bound
apapun dia dah kata strong support ni. So kini kita boleh monitor dua channel ni. So untuk yang ni kita biarkan dulu. Untuk channel ni nanti dia akan ubahkan. Tadi kita akan monitor channel ni yang lepas, iaitu breakout dan masuk balik. So expected untuk ada drop bawah. So apapun kita akan tengok pergerakan di sini. So apapun untuk pergerakan yang ni expected mungkin ada sikit rebound untuk retest ke kawasan merah ni sebelum dia drop more ke bawah. So now untuk expected bearish untuk kita expected target, iaitu downtrend ke 33 dan 29k. So adakah anda good position buy? Jika di Binance untuk spot long term tu takkan buy, tapi di Bybit tu ada position di Bybit, iaitu untuk trade spot untuk kata short term, kat situ tu akan buy. So meaning apa yang berlaku kat sini, sekiranya price tu drop ke kawasan 33, sekiranya dapat bullish indicator, nanti tu akan short buy, kemudian tu akan bila dia naik sikit saja profit, tu akan take profit, dan sekiranya drop lagi 29 sama juga 29 nanti adalah potential untuk kita rebound. So meaning tu akan ambil buy spot untuk di Bybit untuk short term trade sampai kawasan ni, nanti tu akan rebound. So meaning untuk short term pun tu akan, untuk barang bearish market pun kita akan tunggu untuk signal bullish untuk kita akan buy untuk long term. So guys, itulah untuk Bitcoin tu. Tak perlu untuk pergi ke altcoin yang lain, sebab apa tu nak tengok Bitcoin saja. So inilah Bitcoin, apa yang akan berlaku dalam market untuk pergerakan short term dan long term. Untuk long term kita akan bearish, tapi expected untuk bullish ada 25. So pun 33, 29 adalah kita punya main target, dan daily pun still lagi below 50. So meaning kita akan expected price to more drop bawah. So meaning kata dalam market, sekiranya anda mungkin negative profit sikit je, so sarankan untuk anda exit dulu market, ataupun at least ambil profit anda 50 ataupun modal anda 50% dalam market, dan holding 50% tu dalam cash, dan lagi 50% dalam bentuk aset. Bagi Zul akan holding saja aset yang Zul ada ni, iaitu expected dalam kata 6.17k USD dollar ni. Zul akan holding saja untuk long term. So sekiranya Bitcoin masuk dalam kawasan ni, nanti Zul akan suntik modal baru untuk buy untuk long term. So ini Zul akan dollar cost average untuk Zul punya position, dan hopefully expected tahun 2025 kita akan ada good buy untuk good rebound untuk long term punya movement. So now untuk semalam, untuk pagi ni kita akan tunggu dalam 1 jam 20 minit lagi untuk confirmation. So supposedly inilah confirmation kita, iaitu daily breakout bawah ni. So meaning kita expect mungkin ada sikit retest, kemudian kita akan tengok another push up ke bawah. Tolaknya ada sampai di kawasan 33 ataupun 29. So inilah kata main kita punya target ni dah 33 dan 29 tu. Jangan terkejut sekiranya price dia tu ke 33 dan 29, ataupun kita ada kita akan ada opportunity balik untuk rebound di kawasan 33. So adakah dia akan balon balik apa boleh berlaku dalam market, tapi inilah pergerakan yang tu nak tengokkan untuk pergerakan untuk kita tracking untuk movement untuk Bitcoin. So kini yang tu nampak di pergerakan daily, apapun tu tunggu di daily banyak. Tu tunggu di daily ataupun di 4 hours. At least di 4 hours tu nak tengok pergerakan bullish tu. Sebelum ni kita ada pergerakan bullish hidden divergence, low high same height dan higher height di price, dan price melakukan kenaikan. Now kita dah breakout, so meaning untuk pergerakan ni dah fail. So currently kita akan tengok pergerakan baru, iaitu di 4 hours tu akan tunggu untuk pergerakan lower low, iaitu ketiga. Mungkin kita akan tengok ini adalah opportunity. Ada nampak di 4 hours ada opportunity untuk berlaku rebound di kawasan 3. Sebab apa? Kita buat lower low dan press rebound, naik balik, dan kita buat another lower low. So RSI berada di oversold, so meaning price naik jatuh, so meaning price higher di chart price akan buat lower low, di RSI buat higher low. So meaning inilah pekan bullish. So sekiranya tu nampak pergerakan ini, inilah petanda good position untuk kita buy di kawasan 33. Tapi juga tu akan hanya buy untuk di short term, untuk di spot di account Bybit saja. Di Binance tu akan holding selagi mana price tu tak sampai kawasan 26-14k, selagi tu tu tak akan buy untuk long term, ataupun nanti kita tengok balik masa price tu berada di kawasan 29k. So guys, itulah untuk update pergerakan chart ni. So hopefully anda aku kata dah plan untuk anda punya portfolio. Siapa dalam loss yang banyak macam tu, dah 46%, hampir 50% dah aku kata dalam punya portfolio dalam negative profit. Ataupun itu adalah untuk long term, dia akan hold untuk long term. Dia akan tunggu untuk opportunity untuk aku kata di buy untuk dollar cost average, ataupun dia akan buy dengan heavy bila price berada di kawasan 26 dan 40k. Sebab apa? Expectation untuk sampai kawasan ni adalah end of the year. So meaning siapa-siapa yang nak invest dalam kripto, saya sarankan anda tunggu untuk at least end of the year. Sebab apa? Berdasarkan 4 year circle, kita akan expect untuk Bitcoin akan nanti tu akan pergi ke chart dia punya yes ini. So expectation untuk ini adalah
tahun pertama kita bearish market, kita akan nampak price itu akan buat bottom iaitu kawasan ni, dan tahun 23, 24 kita akan start rebound, dan 25 barulah kita akan melakukan kenaikan. So untuk berdasarkan lepas punya kuartal pergerakan movement for your circle, kita akan expect price itu akan bottom out untuk ujung tahun ni. Kemudian kita akan tengok sideways selama 2 tahun, kemudian kita akan expect price barulah rebound untuk tahun 2025. So tahun ni adalah tahun yang terbaik untuk anda invest. Apapun, tunggu dulu expected price jatuh kawasan kuartal golden packet antara Fibonacci antara 26 dan kuartal 14K. Adakah price berrebound? Yes, price berrebound. Untuk yang long term, kita tengok kita still lagi dalam pergerakan channel. Untuk weekly kita still lagi belum close. So meaning good opportunity untuk rebound balik ke atas. Ini adalah opportunity, ini yang tu nakkan, iaitu price rebound dulu sebelum dia drop bawah. Hopefully ini akan berlaku. So apapun, kita akan update chart untuk anda hari by hari. Tapi pun untuk currently akan expected bearish. Untuk expectation, kita akan price target iaitu di kawasan 33 dan juga 29 dulu, dan nanti expected di kawasan ni barulah kita akan expected akan nampak balik signal bullish. So guys, itu aja untuk pagi ni. Please like, please subscribe, share kepada rakan lain. So sekiranya anda nak join YouTube membership, iaitu klik saja button join, kemudian nanti anda expected anda akan jumpa membership di ruangan ini. So klik saja membership ni, dalam ni akan ada link ke Discord. Untuk tu dalam Discord tu, dalam ni tu ada sharekan. So walaupun semalam tu dah terangkan apa yang berlaku dalam ni dan apakah expected dah berlaku, dah kita breakout. So meaning untuk expectation untuk pagi ni sudah terangkan, kita akan expected 33 dan 39. Apapun yang berlaku, sekiranya rebound bagus untuk dalam market, tapi sekiranya drop bawah, kita akan expected holding untuk long term, dan kita akan tengok balik opportunity untuk buy nanti bila kita ada tanda-tanda bullish. So guys, itu aja untuk pagi ni. Please like, subscribe, share kepada kalian. Jumpa lagi. Assalamualaikum. Bye bye.